بس يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم تبنا يا الله تبنا يا الله. Bismillah. Boleh ikut sama-sama? Tubna ya Allah, tubna ya Allah, tubna ya Allah, tubna ya Allah. Semua tubna ya Allah, 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 warja'na ya Allah, warja'na ya Allah, warja'na ya Allah, warja'na ya Allah, وندمنا يا الله وندمنا يا الله تبنا يا الله kami bertaubat ya Allah warja'na ya Allah kami kembali ya Allah wa nadimna ya Allah kami menyesal ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Alhamdulillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatim lima sabaqa wan nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim. Wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Engkau saksikanlah ya Allah perhimpunan dan pertemuan umat. Ya Allah, izinkan kami untuk bersimpuh lesu di bawah duli kemuliaan dan kebesaran-Mu ya Allah. Izinkan kami ya Allah untuk menyatakan lafaz syukur dalam ramainya umat dan rakyat yang berada di sekitar Kapar, Kelang, Selangor ini ya Allah. Engkau mentakdirkan hati dan kaki kami menjadi tetamu agung-Mu. Setiap pintu masjid ini dinanti dan ditunggu oleh malaikat-malaikat-Mu yang mencatat dan menulis nama siapakah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Aku ciptakan kematian, kehidupan untuk aku uji dalam kalangan manusia barang siapa yang paling baik amalnya. Dalam ramai-ramai ini, barang siapa yang paling awal datang masjid, paling siap hati mana yang paling khusyuk, jemaah mana yang paling faham, manusia mana yang paling tidak tidur dan tidak lena, siapakah yang paling tinggi kualiti penghayatannya. Ayyukum ahsanu amala. Aku uji dalam kalangan kamu, siapakah yang paling dapat memberikan perhatian sehingga boleh mencetuskan perasaan dan perasaan membuahkan hasil tindakan. Alhamdulillah. Ya Allah, Engkau izinkan kami malam ini masih ada bumbung untuk kami bertumpang berlindung. Masih ada tiang untuk kami tumpang bersandar. Masih ada kapet masjid untuk kami tumpang bersujud. Masih ada sof untuk kami duduk istawuf wa tadiluh. Masih ada jemaah kiri dan kanan untuk kami tumpang senyum dan bersalam ya Allah. Masih ada rumah-Mu untuk kami tumpang berpayung dan bernaung. Sedangkan saudara kami yang berada di Gaza dan Palestin ya Allah, mereka hanya mampu sujud di atas debu-debu pasir yang bertebangan. Mereka tidak mampu untuk bersandar di tiang-tiang masjid kerana masjid mereka runtuh. Maka ya Allah, Engkau jadikanlah kaki kami, badan, anggota badan kami ya Allah, orang yang sentiasa mu'allaq fil masajid, orang yang melekat, terikat, melekat, teringat dengan rumah-Mu ini ya Allah. Ikatkanlah kami. Kalau boleh ya Allah, Engkau akhirilah kehidupan kami di dalam rumah-Mu ini. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah tuan-tuan, terima kasih banyak Tuan Nazir, Jemaah Nazir Timbalan, pimpinan imam, seluruh barisan harapan Masjid At-Taqwa, pimpinan, jawatankuasa pengurusan pentadbiran, pengimarahan, penjagaan, perlindungan, penyambung, penggerak, pencatur, pengatur program masjid, sallallahu alaihi Muhammad, semua yang terlibat dalam menjaga khazanah tinggalan Rasulullah yang bernama masjid. Selagi bangunan ini tertegak, selagi rumah ini terpasak, disitulah adanya wasiat dan tinggalan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Juga tidak ketinggalan semua yang hadir malam ini, saya ucapkan tahniah. Tahniah pertama saya kepada masjid ini sebab masjid ada tukang selawat. Belah-belah saya di Pulau Pinang jarang jumpa masjid yang ada tukang selawat. Mana tadi tukang selawat? Muda kan? Anak muda? Tak kahwin kan? Kalau tak kahwin, nak ambil nombor telefon, nak promote. Ada tukang selawat, insya-Allah. Yang tahniah yang kedua, sebab kerusi leather seat
Oh, mantap. Barulah hilang lenguh ustaz-ustaz datang jauh kan. Macam kerusi kereta saya S70 yang baru order minggu lepas. Okey, insya-Allah. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi taala. Kami duduk seketika ya Allah dalam rumahmu ini. Engkau catat, engkau angkat sebagai perhimpunan ibadat untuk dibawa menuju ke hari akhirat. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya Allah, kami ikrar, kami ulang, aku janji kami setiap hari ya Allah, kami redha engkau sebagai Tuhan kami ya Allah. You are our God. We are your servant. Kami adalah hamba-Mu. Kami rela dan kami redha ya Allah. Kesulitan, kepayahan, keberatan, kematian, kelaparan, kehilangan, apa jua yang engkau timpakan kepada kami, kami akan tetap tersenyum ya Allah. Sebab whatever comes from you is the best. Apa jua yang datang daripada Allah, engkau adalah yang terbaik. Walaupun tidak suka dan tidak selesa pada pandangan mata kami. Kami redha ya Allah, kami ulangi ikrar, syahadah, tauhid, akidah kami bersandarkan Ahlussunnah wal Jamaah. Dan aku janji kami ya Allah, Nabi Muhammad sebagai petunjuk, ikutan, guidance. Dan Al-Quran itu Islam is the way of life. Kekalkan kami ya Allah dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kekalkan kami ya Allah dalam fiqh Imam Asy-Syafi'i dan Imam Al-Ghazali ya Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Kekalkan kami dalam jalan kebaikan dan ketaatan ini. Tuan-tuan, insya-Allah syukur sallallahu alaihi Muhammad. Terima kasih sekali lagi. Permulaan dan mukadimahnya Allah menghimpunkan kita pada malam ini. Satu hari Nabi menyampaikan satu tausiah dan peringatan kepada para sahabat. Nak ada aku bagi tahu kamu, ada satu golongan manusia yang selepas ba'da wafati, selepas kewafatanku nanti, akan muncul satu golongan manusia dan umat yang mereka ini akan merempuh dan menempuh satu zaman dan satu fasa kehidupan yang paling mendebarkan, yang paling menggetirkan. Mereka akan diuji dengan keberatan, ujian demi ujian, dugaan demi dugaan, fitnah demi fitnah. Nak tak aku bagi tahu kepada kamu satu golongan manusia yang paling menakjubkan iman dia? Nabi tanya pada sahabat. Nabi kata, nak tak? Kamu tahu tak mana siapakah golongan manusia yang paling menakjubkan imannya di atas muka bumi Allah? Maka jawab sahabat. Sahabat kata malaikat. Nabi kata bukan. Sahabat kata para nabi. Bukan. Kami para sahabat engkau. Bukan. Lantas kalau bukan malaikat, bukan nabi, bukan sahabat, siapakah golongan yang paling menakjubkan iman? Maka Nabi kata sallallahu alaihi Muhammad, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang paling menakjubkan imannya adalah ikhwani ummati liman lam yarawni wa amanabi. Mereka yang tidak pernah melihat wajahku, mereka yang tidak pernah solat di belakangku, mereka yang tidak pernah mendengar alunanku, tetapi mereka mampu beriman dengan apa yang aku tinggalkan. Itu iman yang sukar. Umatku ini, Nabi kata, iman mereka ni sangat teruji. Sebab manusia akan percaya dan yakin terhadap apa yang dia nampak dan dia pegang. Betul? Logik akal tuan-tuan, kita akan percaya dan kita akan yakin nak beli barang elektrik, nak beli phone. Benda kita kena rasa, kena pegang, kena test. Baru kita yakin benda tu memang berfungsi. Baru kita boleh beli. Sallallahu alaihi Muhammad. Tapi ini tuan-tuan, Nabi tak pernah kita pegang, Nabi kita tak pernah rasa, Nabi kita tak pernah test. Tapi kenapa kita boleh beriman? Nabi kata ketika umatku beriman, percaya terhadap apa yang aku tinggalkan, walaupun mereka tidak pernah melihat wajahku, mereka tidak pernah memegang batang tubuhku, tetapi mereka boleh beriman, amantu billah, dan menjadikan aku sebagai pegangan mereka. Ketika itulah Allah angkat, itulah iman mereka yang paling takjub. Golongan yang paling menakjubkan iman di muka bumi adalah umat yang berada di Masjid At-Taqwa, Bukit Kapar Kelang. Ni semua menakjubkan iman. Iman power ni. Nabi puji kita. Sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, bukti keimanan kita. Sebab akhir zaman ni bumi tidak stabil. Bumi hilang titik kestabilan, bumi hilang titik keberkatan, bumi hilang titik kasih sayang, bumi hilang titik keadilan, bumi hilang titik kesaksamaan. Kita hidup pada zaman yang tidak
Orang utara kata tak torah, tahu tak torah? Unstable, imbalance. Yang baik nampak buruk, yang buruk diangkat baik, yang khianat dianggap jujur, yang jujur menjadi khianat, yang salah dianggap betul, yang bersalah lepas hukuman. Sallallahu alaihi Muhammad. Yang buat baik dikhianati. Kamu berada di zaman yang penuh dengan kepalsuan, tetapi umat aku mampu merempuh dan menempuh dengan penuh ketenangan. PKP 2 tahun setengah, 5 bulan tak main masjid, 2 tahun, setahun setengah terkurung dalam rumah masing-masing, hanya makan roti gardenia. Masihkah kau ingat zaman PKP kita tak main masjid 5 bulan? Tuan-tuan ingat 5 bulan kita tak sembahyang Jumaat? Soalan saya, berapa orang yang pernah menangis sepanjang 5 bulan kita tak boleh masuk ke dalam masjid solat Jumaat? Sepanjang 18 Mac 2020. Kita solat berjarak 734 hari. Sehingga dibuka 1 April 2021. Ni semua tarikh-tarikh keramat, kalau boleh kita tak mau ingat. Sejarah tak mau berulang. Jangan ulang ya Allah, itu sejarah hitam. Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan, saya nak beritahu apa ni? Kita hidup di zaman yang penuh dengan ketidakstabilan, tapi umat mampu menempuh PKP 2 tahun. Tengok perut ada tak yang semakin mengurus? Tak ada, semua semakin ke depan. Ada yang terasa ke? Hashtag sila sentap. Tu orang kata rakyat Malaysia ni tak kisah pun 5 tahun PKP pun tak apa. Kan? Mana ada yang mengurus? Semua bertambah berat. Bahagia aja. Tak kisah 5 tahun PKP pun. Tu ya. Maksudnya apa? Nabi nak beritahu umatku akhir zaman ni memang menakjubkan iman sebab dia datang macam mana pun ujian, dia mampu menempuh dan merempuh. Itu yang Nabi angkat, Nabi iktiraf keimanan umat kita. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, kenapa saya mulakan dengan hadis ni? Sebab saya nak diri saya yang berkata-kata dengan tuan-tuan dengar. Tuan-tuan rasa hebat dan bangga dengan pujian yang Nabi bagi pada kita. Kita ni Nabi puji kita ni sebagai umat yang terbaik. Allah puji, kuntum khaira ummat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf. Dalam kalangan 7.8 bilion manusia, bermula zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, you are the best, I am the best, we are the best. Terbaik-baik manusia yang pernah dilahirkan oleh muka bumi, oleh Allah, ialah kita, umat Muhammad. Bila dah Allah upgrade, jangan downgrade. Bila dah Allah dah letakkan kita di high class, jangan downgrade, jangan letakkan kita di low class. Maksudnya apa tuan-tuan? Semayang tak mau yang wajib saja. Umat high class kot, takkan datang masjid pukul 7.40. Contoh, kau cari ustaz memang lambat, ustaz je jauh. Ustaz dimaafkan. Umat yang terbaik high class ni takkan semayang 2 rakaat ba'diyah pun berkira kot. Takkan tak ada 4 rakaat selepas Isya. Takkan tak ada 2 rakaat ba'diyah maghrib. Takkan qabliyah dan ba'diyah subuh pun tak boleh nak jaga. Kita ni kan high class. Takkan dah 50 tahun hidup hanya sekadar semayang 2-2-2, 2-4-4-3-4. Adakah hanya sekadar itu? Umur dah meningkat, semayang makin lambat. Why? Sedangkan kita ni umat yang terbaik. Itu point saya. Sallallahu alaihi Muhammad. Bila Nabi puji, bila Nabi upgrade, so amalan, ibadat, kualiti, jarak, kontak rapat kita dengan Allah mesti rapat dan mesti dekat, mesti bertambah. Lama tak sebut perkataan kontak rapat, kan? Tuan-tuan rindu tak zaman tu? Apa ayat-ayat dia? Kontak rapat, lagi kuarantin, penjarakan sosial. Lama tak dengar ayat-ayat tu kan? Macam rindu je. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan, tajuk kita malam ni apa dia? Kebangkitan. Ni saya sedang membangkitkan, itulah mukadimah saya. Saya sedang mengangkat, merangsang kebangkitan semangat. Tuan-tuan kena rasa, tuan-tuan ni bangsa mulia, umat mulia. Itu that is the first rising, the first race. Kebangkitan pertama ialah kita kena rasa kita ni dipuji oleh Allah. Kita ni dengan Nabi angkat kita first class.
Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir. Wahai orang-orang yang lena, wahai orang-orang yang berselimut, kum bangkit. Aqsa nak dah runtuh dah ni, Aqsa dah nak jatuh dah, agama dipijak-pijak, sunnah disepak-sepak, tanah orang Islam dah direbut, dah dirampas satu persatu. Hampa duk nganga lagi umat Islam. Umpama macam tu. Kalau tidak kena tragedi 7 Oktober baru ni tuan-tuan, kita tak akan ambil tahu apa yang ada di Palestin. Brigade Al-Qassam, terima kasih abang-abang Brigade, kalian telah menyedarkan umat manusia. Kali ini tuan-tuan, Israel Palestin kali ini seolah-olah umat sedang bangkit dari lena. Selama ni tuan-tuan perasan tak, kali ini kita agak luar biasa solidariti hari yang ke-73 hari ni. Semua orang ambil tahu, semua orang fokus, semua orang nawaitu Saumarudin Mahdi. 73 hari, itu yang ujian yang sangat berat. Ya Allah, nawaitu Saumarudin Mahdi rak'ataini. Setiap ya Allah tak larat dia ni nak baca doa ni. Nawaitu Saumarudin Mahdi, saja aku berpuasa, saja aku berpuasa esok hari makan Mahdi kerana apa? Kerana perang Israel dan Palestin. Itulah ujian yang terberat bagi orang yang penggemar dan juga pencinta McDonald's. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, saya nak kata apa ni? Kebangkitan yang pertama ialah kita kena jatuh, itu bangkit. Betul? So memang Allah buat kejatuhan, Allah mengizinkan kejatuhan, baru terasa nikmat kebangkitan. Sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang tak pernah sakit, dia tak akan mudah. Apa nikmat sihat tuan-tuan? Nikmat sihat terletak kat mana? Nikmat sihat adalah bukan pada sihat, tetapi pada sakit. Tuan-tuan, cuba kita tak sakit, kita tak akan hargai kesihatan. Setuju atau tidak? Nikmat pada sebuah kesihatan adalah pada kesakitan. Nikmat pada sebuah kekenyangan adalah pada kelaparan. Nikmat pada kebahagiaan adalah pada kesengsaraan. Maka nikmat pada kebangkitan adalah pada sebuah kejatuhan. Orang yang kaya tu, tengok dia pakai Ferrari kan. Kita jangan tengok pada kehebatan keferrariannya. Cuba tengok pada waktu dia jatuh, dia miskin, dia tak ada untung punya. Waktu tu kita akan rasa memang dia layak pakai Ferrari sebab dah 20 tahun dia hidup dalam kemiskinan. So tengok ke belakang. Sallallahu alaihi wasallam. Maka muslimin dan muslimat rahimakumullah. Okey, kita nak masuk secara lebih detail tuan-tuan. Kenapa Nabi menyebut, saya ambil tuan-tuan dalam banyak-banyak catatan dan riwayat. Ada 3 hadis Sallallahu alaihi Muhammad yang mengatakan tolong beri perhatian kepada bumi timur kerana something special will be raised from this country and this region. Kalian kena bagi perhatian kepada tanah timur, kerana timur ini pernah disebut oleh Nabi Allah Ibrahim, pernah disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hadis ketika Nabi duduk di Madinah. Antara catatan, Al-Mahdi akan datang setelah munculnya panji-panji hitam dari sebelah timur, yang mana pasukan itu selalu tidak akan pernah dikalahkan dengan pasukan manapun. Datanglah kekuatan Israel. Pakcik Bidin, tahu Pakcik Bidin? Pakcik Bidin yang bini dia orang kapar tu, Selangor. Datanglah kekuatan ketenteraan, mana-mana negara pun takkan mampu menumpaskan kekuatan Panji Timur. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. 2. Pembawa bendera yang akan membebaskan Al-Aqsa dan akan menegakkan Islam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'alai wa la yu'la alai. Antara pemegang bendera Panji itu ialah datang dari timur. Maksudnya, setelah bangsa Arab memenangkan 636 Masihi, Sayyidina Umar Al-Khattab 636 sampai 1089 jatuh Baitul Maqdis. 1089 Rom take over sampai 1187.
Kita menang semula, bangsa Kurdish pegang. 1187 sampai 1517 bangsa Turki take over. Bendera Islam diserahkan kepada baton Islam diserahkan kepada daripada bangsa Kurdish Iraq diserahkan kepada bangsa Turki. Up Sultan Selim I memegang baton Islam. Up 1517 Aqsa Islam di bawah jajahan Daulah Turki Utsmaniyah. Aman, bahagia. Adakah kau lupa kita pernah berjaya? Adakah kau lupa kita pernah berkuasa memayungi 2/3 dunia, merentas benua jua samudera? Adakah kau lupa kita pernah berkuasa 2/3 dunia? Sampailah 1917, 400 tahun Palestin dijarah dan direbut disebabkan orang Islam sendiri yang menghancurkan sistem khalifah. 1917 Sultan Khalifah Islam dilengserkan, jatuhnya sistem khalifah, bertukar kepada sistem republik. Tuan-tuan, kalau nak tahu ikuti sambungannya, jangan ke mana-mana. Kita jumpa selepas ini. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد. الله يا كريم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله. حي على الفلاح.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah saja. Innaka la tukhliful mi'ad. Alhamdulillah, kembali bersiaran tuan-tuan. Wassalamualaikum warahmatullahi Muhammad. Saya mohon izin dengan pihak dengan kebenaran Tuan Nazir, seluruh jawatan kuasa masjid untuk kita menganjakkan melewatkan sedikit waktu solat fardu isyak untuk sama-sama kita sedikit memberikan ruang waktu, memberikan laluan sedikit kesinambungan dan kita menyambungkan sedikit lagi waktu untuk bicara wara dan perkongsian daripada hati dan jiwa dalam membicarakan tajuk kita, bangkitkah kita, ready to rise, dan bersediakah kita untuk menjadi bangsa yang akan bangkit, yang akan bangun daripada bumi timur. Kerana Nabi menyebut langsung akhir zaman ini bumi ini akan kembali ditadbir, urus dan diaman serta diselamatkan oleh antaranya daripada wilayah timur. Walaupun Nabi tidak menyatakan spesifik daerah Kelang, Nabi tak sebut Bukit Kapar. Kalau Nabi sebut Bukit Kapar, boleh bergaduh ni, bukit-bukit yang lain. Kenapa Bukit Kapar ni ada apa, bukit ni tak ada apa pun. Nabi tak sebut negeri mana, Nabi tak sebut daerah mana, Nabi tak sebut daerah mana, negara spesifik. Tapi Nabi sebut dari timur, agar semua wilayah dan umat yang berada di timur harus merasakan, akulah pembela Al-Aqsa, akulah yang akan penakluk Al-Aqsa, akulah penerus perjuangan Islam. Semua orang kena rasa macam tu. Kalau Nabi tuju pada sesuatu orang, orang lain tak akan ambil peduli. Betul? Itu tujuan Nabi mengeneralize, Nabi mengumumkan sebutan dan hadis Nabi, agar semua orang bisa merasakan, oh dia ni, semua orang merasakan, I am the selected person, akulah bangsa yang terpilih. Supaya semua kita dapat memegang. Tuan-tuan, Islam pasti akan menang. Saya ulang, Islam pasti akan menang. Namun persoalan, ketika Islam menang, siapakah tangan yang menjulang? Palestin pasti akan menang, pasti. Surah Al-Isra ayat yang keempat, ayat yang kelima. Itu ending story bagi peperangan Israel, Isra dan Yahud dan Islam. Allah dah sebut dah ending dia. Dia mesti happy ending, dia mesti sweet ending. Islam pasti akan menang. Tetapi ketika Islam menang, bangsa yang mana, negara yang mana, umat yang mana, pemimpin yang mana, masjid Korea yang mana yang bangkit menjulang bendera ketika Islam menang? Tangan tu aku nak tengok siapa dia. Tangan mana? Tangan mana? Tangan siapa yang mula bangkit? Itu tajuk kita malam ni. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, dunia ini semakin keruh. Dunia ini semakin rosak. Dunia ini semakin penuh dengan kejian dan najis, kotor. Mulut manusia, Masya Allah. Ustaz tengah live, macam-macam. Baru 5 minit Ustaz live, dah 1000 komen, caci, maki, keji. Seolah-olah kita sedang menzahirkan kebodohan. Sebab tu manusia, Nabi sebut akhir zaman nanti, manusia menyerang dengan kejahilan, ruwai bidah. Manusia menyerang orang yang berilmu dengan kebodohan, akhirnya dia terangkat kejahilan dia. Itu zaman ni, zaman sekarang. Nabi sebut antara tanda-tanda akhir zaman, kamu akan sampai di mana akan berlaku di fasa zaman, kathiratul aqlam, akan munculnya penulis-penulis yang tidak bertauliah. Ni geng-geng cyber trooper, geng-geng commentators, geng-geng sebut apa? Geng apa? Geng-geng keyboard warrior yang palatau. Kita ni tuan-tuan, kalau tak tahu, jangan buat tahu. Satya orang jangan buat palatau. Satya orang tahu, kita tak tahu. Tuan-tuan tahu ke tak tahu? Nak beritahu ni. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey.
Disebabkan dunia ini dah semakin rosak, semakin keruh, Nabi tinggal pada kita tuan-tuan umpama air. Nabi wafat, Nabi tinggal Islam 12 Rabiul Awal 11 Hijrah. Ketika Nabi wafat, Allah, Sayyidina Abu Bakar yang menerima batin Islam langsung dari tangan Nabi. Maka ketika itu Islam bagai air yang jernih di dalam bekas yang berdebu. Islam yang Nabi tinggal macam ni waktu tu, transparent. Mana ada keruh, mana kata dekat orang, mana kecam orang, semua puji, semua baik, semua soleh. Jaga adab, jaga ada etika, itu Islam. Tapi bila Islam itu umpama sungai yang mengalir 1445 tahun dah sungai itu mengalir, maka semakin lama di dalam bekas yang berdebu, yang jernih bertukar menjadi keruh. Zahirnya kotoran itu, bila zahir kotoran, terzahir pada perkataan dan perbuatan serta lafaz komen. Tak ada dah ayat-ayat puji, tak ada. Ayat-ayat soleh, tak ada. Semua ayat-ayat hentam. Tu zaman sekarang, kathiratul aqlam. Bila sampai zaman tu Nabi kata, hadis yang kedua, riwayat Imam Ibnu Majah dan riwayat Ibnu Abbas. Suatu hari Nabi kata akan muncul dua golongan. Datang Ibnu Abbas, Nabi kata muncul golongan pertama, datang daripada keturunan Ibnu Abbas, sepupu Nabi. Waktu tu kamu akan tengok golongan ini yang akan memegang panji. Tuan-tuan, panji ni apa? Bendera. Dan bendera Nabi disebut sebagai Al-Uqab, Ar-Rayyah, Al-Uqab. Sebab tu bila kita pasang dan kibarkan bendera Palestin, sebenarnya itu adalah satu sunnah. Sunnah mengangkat bendera. Bendera itu panji, panji itu maruah, maruah itu syiar, syiar itu agama. Ingat saja ke kita bersolidariti angkat bendera? Panji itu adalah maruah. Tuan-tuan tengok dalam perang Mu'tah, Zaid bin Harisah, Abdullah bin Rawahah, Ja'far bin Abi Talib dan Khalid bin Al-Walid, 4 orang sahabat. Bermula dengan perang Panglima Jeneral pertama. Tuan, sediap menerima arahan daripada Tuan. Panglima pertama pegang, tuan-tuan, pegang panji. Bila pegang panji, tuan-tuan, Allah takdirkan tangan Abdullah bin Rawahah, sahabat panglima perang pertama di Jordan, perang Mu'tah dengan tentera Rom, kena libas kudung. Tangan yang memegang panji, tuan-tuan, cepat-cepat dicapai dengan tangan kirinya, syap, biar jasadku jatuh, jangan sampai panji itu rebah. Antara panji dan bendera dengan jasad sahabat Nabi ni, sahabat lebih mengutamakan panji, bendera berbanding jasad. Pegang belah kiri, ting 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 ting, ni kan dah putus kan, tangan dah kudung, meletakkan di celah, ting 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 ting, lawan silat. Bukanlah silat, lawan perang lah. Ketika dilibas tangan, tuan-tuan, ada riwayat mengatakan ada yang letak di celah, ada yang letak di celah ini. Jangan sampai panji itu jatuh. Sehingga kan, tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ketika paha ataupun kaki dilibas oleh tentera Rom kedua-dua belah, ketika itu datang sahabat panglima yang kedua. Ketika sahabat dia nak jatuh, on the way nak jatuh, tuan-tuan, sebelum bendera jatuh, sahabat yang kedua syap, sambar, panji tidak jatuh. Nilai sebuah bendera tu, ya Allah, nak bagi tahu bahawa, tuan-tuan, bagaimana sahabat memandang bendera dan panji. Sebab Nabi pesan, ke Marwah min sya'airillah, inna safa wal marwata min sya'airillah. Bukit Safa, Bukit Marwah, dan meninggikan agama, itu adalah satu syiar. Maka bendera juga adalah satu syiar. Kalian jaga elok-elok, pandang bendera itu sebagai satu nilai yang tinggi. Datang Khalifah Ja'far bin Abi Talib. Saya ringkaskan, tuan-tuan, sampai 3 orang tumbang sebelum disambar bendera oleh Khalid bin Al-Walid.
yang lebih mengharukan tuan-tuan, jasad 3 orang khalifah perang Mu'tah, jasad jatuh, bendera jatuh di atasnya. Bendera seinci pun tak cecah tanah di atas pasir di atas tanah. Maksudnya apa tuan-tuan? Panji ni satu benda yang sangat besar dan berat. Bukan berat kilo tu, tapi nilai tu tuan-tuan. Agama ni, maruah ni, biar aku rebah, jangan sampai panji itu jatuh ke tanah. Itu nilaian dia. Kita tengok bendera orang pasang macam tak ada nilai. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah. Maka bila Nabi kata, apa dalil bukti kenapa Nabi highlight bumi timur? Yang pertama, kajian ditemui tuan-tuan dalam pakar sejarah yang saya rujuk, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ada pandangan, walaupun pandangan ini dikritik oleh beberapa pihak yang mengatakan Nabi Ibrahim ada isteri ketiga selepas wafatnya Siti Sarah dan wafatnya Siti Hajar ataupun Hajar. Pandangan ini pandangan yang kita sebut yang gharib. Dia bukan dalil Quran, dia bukan hadis, jadi dia boleh dikritik. Tetapi dia adalah rekod penemuan sejarah. Sejarah ni tuan-tuan, penemuan sejarah, macam saya bidang master Usmaniyah. Bila kita kaji, ada orang jumpa, maka dia menyatakan apa yang ditemui oleh dia. Orang yang kritik, dia tak jumpa. Maksudnya bidang sejarah ni bidang yang berkembang dan dinamik. Jumpa di sini, tidak di sana. Jumpa di sana, tidak di sini. Maka orang yang tidak menyumpai, sila hormati orang yang menemui. Itu poin, sila berlapang dada. Simple. Tapi kenapa kita nak mencetuskan satu polemik yang seolah-olah, adakah kita lebih tahu daripada orang yang menggaji? Sallallahu alaihi wasallam. Itu poin dia. Tuan-tuan, catatan pertama, di bawah Masjid Al-Aqsa antaranya ada satu maktabah. Mungkin tuan-tuan pernah dengar huraian asatizah kita menghuraikan, ada satu maktabah dan ada satu perpustakaan yang menghimpunkan jutaan kitab di bawah Masjid Al-Aqsa. Maktabah Hitiniyah. Maktabah Hitiniyah ni tuan-tuan menghimpunkan semua kitab, khazanah, manuskrip, catatan tanah Melayu, termasuk tanah Melayu, dan juga barang-barang yang diserahkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jalaini, guru kepada Syekh Sultan Salahuddin Al-Ayubi ketika Islam dimenangkan pada tanggal 2 Oktober 1187. Antara catatan ditemui daripada bangsa Melayu tanah timur dan tertanam tersembunyi di bawah Masjid Al-Aqsa. Antara catatan manuskrip daripada Nabi Ibrahim disebut satu kitab, wasiat Nabi Ibrahim untuk engkau bawa, wahai isteriku yang ketiga, bawa Islam ke bumi timur. Dan catatan tu diterjemahkan dalam Inggeris. Dia ada satu kitab namanya Go to East, tersimpan di bawah Masjid Al-Aqsa, disahkan oleh Imam Besar Masjid Al-Aqsa. Catatan rekod kita. Satu, kenapa Nabi Ibrahim mewasiatkan bangsa timur? Kenapa Nabi Ibrahim meng-highlightkan bawa Islam ke bumi timur? Sebab Nabi Ibrahim ada anak yang pertama, Nabi Ismail. Wasiat pertama, bawa Islam ke bumi Arab. Islam sampai ke Mekah, Madinah. Itu bangsa Arab, bangsa keturunan Nabi Ibrahim. Yang kedua, bawalah Islam ke bumi Eropah. Maka anaknya Ish bin Ishaq dibawa, Islam tersebar di bumi Rom, anak Nabi Ibrahim. Yang ketiga, bawa Islam ke bumi Timur Tengah. Maka lahirlah Palestin, Yahud, Bani Israel di Iraq. Dan bawalah Islam ke bumi timur daripada jalur leluhur isteri ketiga. Maka kita pandangan, walaupun ada yang boleh saya ulang balik, kalau tuan-tuan nak kritik, saya bersedia. Bukan saya dan juga orang-orang yang mengkaji lah. Sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan. Maka di situ cat pandangan pertama bahawa Nabi Ibrahim telah memberikan wasiat bahawa Islam, tolong hati-hati, pastikan sampai ke bumi timur. Maksudnya apa tuan-tuan? Nabi Ibrahim seolah-olah nak bagi satu signal dan isyarat bahawa Islam akan bangkit di akhir zaman dari bumi timur. Walaupun Nabi Ibrahim tak sebut daerah dan negara mana. Itu bukti pertama. Bukti kedua, pada zaman Nabi Ibrahim, pandangan kedua, ketika Zulkarnain, atuni zubaral hadid, datang seorang lelaki, Raja Iskandar Zulkarnain. Dalam catatan rekod sejarah Islam, ada 2 orang
yang paling berkuasa di dunia. Kalau termasuk orang bukan Islam, ada 4. Satu, Nabi Sulaiman menguasai seluruh kerajaan langit bumi, utara, selatan, timur dan barat. Ku jejaki Nabi Sulaiman. Yang kedua, orang beriman, Zulkarnain. Ayat 88 sampai 93, Allah perincikan kisah Zulkarnain. Hebat kekuasaan dan kekuatan dia. Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan, orang yang berkuasa ketiga ialah Namruz ataupun Namrud. Sehingga ana rabbukumul a'la, sama macam Firaun, mengaku Tuhan. Dan Namrud mewasiatkan kepada generasi keturunan dia one world order. Maka Yahud Bani Israel adalah antara, tuan-tuan, Yahud, keturunan Yahud ni, Rothschild dan sebagainya, lahirlah Firaun. Keturunan-keturunan itulah yang bercita-cita untuk meneruskan cita-cita Namrud yang tidak berkesampaian untuk membentuk satu kerajaan dunia, one world order. Nak ada kerajaan dunia, mesti ada tanah. Maka mereka mencipta naratif palsu agar dunia percaya bahawa Palestin adalah tanah mereka. Sallallahu alaihi Muhammad. Ditemui pada zaman Zulkarnain, Allah kata Zulkarnain mim masyariq, daripada barat, timur, timur ke barat. Semua Zulkarnain berjalan, tak ada tanah yang Zulkarnain tak sampai. Sehingga sampai satu kawasan Bainas Saddain, di antara dua gunung perbukitan yang tinggi. Ketika itu Zulkarnain ditemui dengan satu golongan yang tidak faham bahasanya. Yang disebut dalam surah Al-Isra, surah Al-Kahfi, Inna Ya'juj wa Ma'juj wa mufsiduna fil ardh. Satu golongan manusia yang suka dan gemar melakukan kerosakan. Maka Zulkarnain kata apa? Tolong cepat bantu aku, pi cari besi. Maka catatan pandangan pakar sejarah, dari manakah besi yang dibawa oleh Zulkarnain? Sedangkan tempat yang dipercayai berlakunya terkurungnya Ya'juj wa Ma'juj tidak ada besi. Dan dalam sejarah, tuan-tuan, jangan terkejut, satu-satunya kawasan tanah di dunia ini yang paling banyak besi dalam kuantiti yang banyak adalah, cuba teka, di Kelang. Hello, excuse me, di mana? Di Kedah. Saya turun sendiri, tuan-tuan, paling kurang ada 3,000 relau. Itu yang ditemui. Yang tak ditemui, relau ni apa? Tempat melebur dan melentur besi di tanah Melayu Timur. Maka timbul pandangan dan kajian, walaupun masih belum dibuktikan, adakah besi yang dibawa oleh Zulkarnain ketika menutup tembok Ya'juj wa Ma'juj, adakah datang dari timur? Mungkin ya, mungkin tidak. Kalau kita nak kata tidak, dari sumber mana yang lain selain daripada bumi timur? Kalau macam kuantiti yang lebih besar banyak tu, tidak ada bumi lain yang boleh menampung volume dan kuantiti untuk Zulkarnain. Sedangkan dia berjalan dari timur. Maksudnya apa? Kawasan kita pun dipercayai sampai kakinya jejak Zulkarnain. Jika benar, tuan-tuan, maka bangsa Melayu ini sumbangan dia sangat besar dalam ketamadunan umat manusia. Bukan kaleng-kaleng punya tanah Melayu ni. Catatan kedua, 625 Masihi, Nabi menghantar seorang sahabat, 2 orang, 625 dengan 626 Masihi, Ja'far bin Abi Shadiq dan Sayyidina Abdullah ibnu Mas'ud, dua-dua periwayat hadis. 625 Masihi, 626 Masihi. Soalan saya, tahun berapakah kewafatan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Tuan-tuan, kita berada dalam rancangan Ustaz tanya, Ustaz jawab. Bila tarikh kewafatan Nabi? Nabi wafat 632 Masihi. Sedangkan Nabi hantar 2 orang sahabat 625, 626 ke bumi timur. Maksudnya, tuan-tuan, kenapa Nabi bagi isyarat dan signal? Kenapa Nabi hantar sahabat ni ke bumi timur? Mesti ada something special. Kenapa Nabi mewasiatkan Islam? Bumi Nusantara Timur diislamkan ketika zaman Nabi ada. Maksudnya, amboi, tanah Melayu,
tuan-tuan perempuan muslimin dan muslimat, rupanya tuan-tuan, Nabi telah menyedari bahawa bumi timur ni something special. Tadi Nabi Ibrahim, sekarang turun kepada zaman Nabi Muhammad. Maka Islam, tuan-tuan, timur diislamkan semenjak Nabi masih ada. Nabi sedar bumi tanah Melayu ni. Dalam kita boleh sebut ayat macam itulah. Kalau tidak, kenapa Nabi hantar sahabat? Dan bukti yang lain, ketika Nabi wafat, 2 orang sahabat, 3 orang, Sayyidina Qis dan Qas, mengislamkan laluan, dia panggil laluan sutra, Silk Road. Kan ada dalam buku sejarah kita belajar dulu kan. Daripada Samarkand naik ke Xi'an, naik ke Beijing. Semua tu Islam. Laluan Spice Road, laluan rempah. Daripada Goa, Samarkand, Goa, Melaka, Guangzhou. Laluan tu semua Islam. Kenapa mesti diislamkan wilayah timur? Kenapa sahabat sibuk mengislamkan ni? Adakah sahabat sedang nak beritahu kat kita? Orang timur, orang Kelang, kami susah payah mengislamkan kawasan ni. Datang daripada menaiki bahtera, merentas samudera. Berbulan-bulan lamanya nak bagi kalian Islam. Tiba-tiba kalian ada masjid tak datang. Apa barang bro? Lebih kurang macam tu lah, lebih kurang lah. Supaya kita rasa bersalah. Ni nak dapat Islam ni punya payah, meredah, merempuh, menempuh. Lautan ombak, ya Allah. Daripada Madinah, sahabat Sayyidina Sa'ad ibn Waqqas datang melalui laluan sutra. Laluan apa? Laluan rempah. Sampai ke Guangzhou, wafat. Nak beritahu tuan-tuan, Islam yang kita dapat ni punya payah dan sukar. Sebab tu kita tak datang masjid, kita tak rasa bersalah. Kita tak support program masjid, kita tak rasa bersalah. Sebab Islam bukan kita punya, bukan Islam, bukan kita yang korbankan. Tak ada darah pun setitis daripada jasad kita untuk agama. Sebab tu kita tak rasa bersalah bila tak contribute sesuatu. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. So jangan tanya apa yang masjid bagi, tanya yang apa yang aku bagi pada masjid. Jangan tanya, ni anak-anak dan adik-adik ni, dengar elok. Anak-anak, tahniah anak-anak yang datang. Okey, Ustaz doakan anak-anak yang ada ni, tak apalah, tak kisah yang bermain kan, yang bersembang, 20 tahun akan datang, semua anak-anak yang ada ni. Ni, dah sunat kan? Sunat dah? Buktinya? Ni, semua anak-anak yang bersunat. Okey? Semua anak yang datang malam ni, Ustaz doakan, ya Allah, 20 tahun akan datang, akan lahir imam dan jawatan kuasa masjid, nazir timbalan masjid adalah dalam kalangan anak-anak kita yang akan yang datang malam ni. Sebut amin. Dan akan lahir juga penceramah, undangan popular juga dari kalangan yang datang malam ni. Sebut amin. Masya Allah, alhamdulillah. Itu doa Ustaz. Tengok 20 tahun lagi jadi apa? Imam, semualah. Tak sia-sia aku datang bila tanya, macam mana imam boleh jadi imam? Dulu 20 tahun dulu. Panjang ceritanya. Tinini. Saya tengah dengar ceramah. Saya tengah main waktu tu. Tiba-tiba ada seorang ustaz tu, penceramah yang paling manis dan handsome di dunia. Dia yang sebut makbul doanya, saya jadi ustaz. Mana tahu kan? Tak mustahil tuan-tuan. Okey, soalan lain semua. Sikit lagi. Kita sampai ke apa ni? Sampai tertarik siap Okey, sampai pukul 9. Boleh 5 minit ni. Okey. Kat mana tadi? Maka Nabi mengislamkan tuan-tuan kawasan laluan ini supaya kita rasa ya Allah specialnya kawasan kita ni. We have to do something ni. Kita kena jaga ni tanah yang berharga. Soalan dari Muhammad. 2. Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad turun zaman next. Seterusnya 1174. Yang ni meremang tuan-tuan. Mungkin tuan-tuan pernah dengar kupasan saya. Syekh sallallahu alaihi Muhammad Al-Quddus, nama sebenarnya yang kita sebut sebagai Nuruddin Az-Zanki. Siapa pernah dengar? Sultan Nuruddin Az-Zanki adalah pengasas dinasti Zanki yang merupakan tok guru ataupun mentor kepada Sultan Salahuddin Yusuf Ibnu Najmuddin Al-Ayubi yang menakluk dan memenangkan Al-Aqsa. Sallallahu alaihi Muhammad. Dia ada kisah yang sangat menarik tuan-tuan. Syekh Nuruddin Mahmud Ibnu Imaduddin Az-Zanki, nama penuh dia.
Al-Malik Al-Quddus Nuruddin Mahmud Ibnu Imaduddin Az-Zanki. Dinasti Zanki, kemudian tu dinasti Ayyubiyah. Kita ada 8 dinasti sejak zaman Nabi wafat, 100 orang khalifah, 33 kerajaan, dan sultan kita yang terakhir adalah Sultan Abdul Hamid II, penjaga Al-Aqsa, wafat 10 Februari 1912. Itulah penjaga Al-Aqsa yang terakhir, ayahanda kita yang tercinta. Tapi seorang pun tak ambil tahu. Sebab apa? Sebab kita tidak diberitahu tentang sejarah. Sebab itulah penjajah dan juga British, Portugis, Belanda, Inggeris, Jepun, British. Apa cita-cita mereka? Cita-cita kami ialah mesti dipadamkan sejarah bangsa Melayu. Bangsa tidak akan maju kerana mereka tidak akan pernah tahu tentang sejarah mereka, dan mereka tidak akan pernah bersatu. Itu kata-kata setiap penjajah. Sebab tu bila pakar sejarah, ustaz-ustaz membongkar sejarah, yang menentang sejarah siapa? Bangsa Melayu. Sedih tuan-tuan. Tapi itulah matlamat penjajah. Biar bangsa Melayu menghentam bangsa mereka. Biar rakyat yang membunuh pemimpin mereka. Akhirnya Saddam Hussein mati. Sebab apa? Rakyat termakan hasutan US. Muammar Gaddafi, almarhum Dr. Morsi. Itu semua singa-singa umat Islam. Tapi mati macam mana? Mati di tangan rakyat yang menggulingkan pemimpin. Belakangnya Yahudi, belakangnya Israel, belakangnya Rom, belakangnya Eropah. Kita telah berjaya menghasut rakyat dan umat agar membunuh singa pemimpin mereka. 3 orang wafat. Sampai sekarang tuan-tuan, tak ada satu pun pemimpin yang seberani 3 orang tadi yang boleh membunuh Yahud dan Israel. Dalam sejarah, 3 orang ni saja pemimpin yang pernah membunuh tembak depan mata. Sebab tu Yahudi sangat takut kepada 3 ni. Sebab tu diciptakan fitnah, mati 3 orang ni. Bila mati itulah, tengok apa jadi tanah Palas. Apa jadi dengan umat Islam? Disepak, dipijak. Tak ada siapa pun nak bangkit membela. Harap 6 negara keliling Palestin, siapa pun tak bersuara. Sebab apa? Pemimpin yang the real warrior sudah ditumpaskan oleh penjajah. Muslimin dan muslimat, Allahumma salli ala Muhammad. 1174, sambung cerita tadi. Sultan Nuruddin Az-Zanki mengetuai satu batalion regimen ketenteraan untuk menakluki perang salib. Ini sebelum zaman Sultan Salahuddin. Satu nazar, satu wasiat. Kalau aku menang menakluki Masjid Al-Aqsa dan bumi Baitul Maqdis, wasiat aku ialah aku nak tukar mimbar baru. Contoh pemimpin menang masjid. So cerita bab macam ni, pemimpin kena dengar. Ini bukan cerita politik. Adun, parlimen, sultan, semualah yang bila bertanding apa-apa, wasiat tu, manifesto tu, cuba mulakan dulu dengan masjid. Tuan-tuan setuju tak? Tuan-tuan pernah jumpa tak YB bila dia bertanding, manifesto dia, saya kalau menang, masjid dulu saya nak tukar. Mimbar saya kasih mimbar baru. Kalau ada tuan-tuan, itu mengulangi zaman sejarah silam. Jadi Sultan Nuruddin menang, aku akan tukar mimbar baru. 1174, Islam Allah tak izin. Ketika dia nak wafat tuan-tuan, apa yang dia wasiat kepada Sultan Salahuddin Al-Ayyubi? Wahai anak-anakku, kalau aku wafat ini, engkau teruskanlah perjuanganku membebaskan Al-Aqsa. Dan aku nak pesan kepada kamu, ketika kalau engkau dijulang sebagai pemimpin yang membebaskan Al-Aqsa 1187, hendaklah engkau teruskan cita-citaku, iaitu menukar mimbar baru. Sumbangan pertama, ada juga wasiat dan juga wakaf aku. 2 Oktober 1187, lawan sungguh tuan-tuan. Takdir Allah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Kemenangan tercipta di bumi Aqsa. Bangsa Kurdish pimpin peperangan. Yang mengejutkan tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, dia buat sungguh Sultan Salahuddin manifesto wasiat tok guru dia. Mimbar baharu ditukar, Masjid Hebron, Masjid Al-Aqsa. Dan yang mendebar dan mengejutkan tuan-tuan, pada ukiran mimbar
Masjid Al-Aqsa itulah ditemui dalam pakar sejarah, etnologi, geonomik yang mengkaji DNA bangsa yang pernah sampai di Al-Falas. Tuan-tuan, ditemui catatan rekod ukiran mimbar daripada tanah Melayu. Maksudnya tuan-tuan, macam mana ukiran tanah Melayu ada di mimbar? Melainkan yang buat tu mesti orang Melayu. Maka itulah pandangan pihak sejarah, orang yang mengkaji sejarah. Katanya, ini bukan dalil. Saya sebut saya siap. Jadi kalau tuan-tuan nak kritik, masih boleh. So pandangan yang pertama diterima, kemungkinan besar inilah yang disebut sebagai, ada pandangan lain, dia kata apa? Syekh Daud Al-Fatani pernah menceritakan dalam kitab lamanya, yang ada sebahagian tentera yang diimport, yang dibawa daripada Kedah Tua, yang membawa besi, kerana besi ditemui di sekitar perang Hittin Salib 1187. Rupanya di situlah ada ada pandangan bahawa tanah Melayu telah bergabung dengan bangsa Kurdish. Bangsa Melayu, bangsa Kurdish bergabung, akhirnya Aqsa dibebaskan. Maka bukti yang ketiga, bangsa Melayu bangkit dari dena. Rupanya tok nenek moyang kita dah mula mencipta sejarah 1187 dulu. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila Nabi sebut dalam hadis riwayat Ibnu Majah, akhir zaman nanti, ni last, akhir zaman nanti akan muncul ketika bumi ni tak dapat nak diselamat dah, kematian demi kematian, inna baina yaday sa'ala harjan, al-qatlu 'alal qatlu, dah tak aman, tak stabil. Maka ketika itu Allah kata, Nabi sebut hadis ketika Sayyidina Ali masuk dalam Masjid Nabawi, Nabi kata akan lahir seorang min ahlil baiti yuwati usmuhu usmi wasmu abi hisma abi, seorang lelaki, di belakang dia ada 3 batalion datang dari timur. Dia akan menegakkan keadilan. Wajib kalian untuk mengikut dia walaupun terpaksa merangkak di atas salji. Dan salah satu batalion itu, kata Nabi, riwayat Imam Ahmad, Ibnu Majah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, panji itu datang dari timur. Maka tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah, maka kemungkinan besar panji timur itulah yang dikatakan kita, bumi bangsa Melayu, yang pernah membantu dan pernah menyumbang dalam pembebasan Al-Aqsa. Maka benarlah kata Nabi, beri perhatian pada setiap inci bumi Melayu, sebab di sinilah akan lahirnya sebahagian batalion ketiga, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, batalion ketiga, panji hitam kedua dari timur Madinah. Jika ditarik, disukat, diukur kira, Madinah jika ditarik menggunakan pita ukur, Madinah akan sampai timurnya di mana? Di wilayah kawasan Nusantara, termasuk Bukit Kapar Kelang. Oh subhanallah. Oh ambil kau. Okey. Okey. Dramatik sungguh kuliah ni. Sampai di Selangor, tanah Melayu adalah kita akan termasuk batalion ketiga. Maka sedarlah umat dan bangsaku, kita sekali lagi diangkat darjat dan diiktiraf oleh nabi-nabi terdahulu. Kitalah bakal pembebas Al-Aqsa. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin, insya-Allah. Jadi saya kira sekadar itu sahaja yang dapat dikongsikan. Mudah-mudahan sedikit perkongsian saya yang tak seberapa ini, Allahumma salli ala Muhammad, Allah memberikan kekuatan dan juga kebersamaan dan ikatan bersama agar kita mengembalikan, letakkan diri dan agama di posisi Islam telah hilang, kita kena kembalikan Islam itu di posisi yang hilang itu, insya-Allah. Mudah-mudahan perkongsian ini bermanfaat untuk seluruh umat sarwa jagat. Terima kasih banyak pun pihak masjid, pihak Nazir dan semuanya, semua yang terlibat, sahabat saya yang mengatur ruang. Aqul qaula hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.